Ya, sudah kembali lagi bersama kami di Rampai Pagi bersama saya Sarina dan juga bersama saya Umu dan juga Sarina. Maafkan saya terbalik namanya. Tidak apa-apa. Artinya kami sama-sama menghargai Ya. kalau bersama dengan Sarina dan juga Umu, kita akan kekal bersiaran sehingga jam 10 pagi nanti ya. Ya cuma ni Umar, tanpa gurau senda hilang nikmat cinta. Kadang-kadang barangkali ada di kalangan kita ni yang masih lagi mama ya, mengantuk, lagi baru nyorang baru bangun, terus membuka TV, menyaksikan siaran kita ni, tapi bila mendengarkan celoteh kita ni macam mana ni, terus terkesima dan ikut ketawa. Betul. Kerana mengukir senyuman kepada orang yang menonton ini sebenarnya dapat memberikan pahala sebenarnya. InsyaAllah. Membahagiakan diri sendiri itu adalah dengan juga membahagiakan orang lain. Yeah. Baik, Alhamdulillah ni Umur, kesempatan kita ni untuk terus bersama dalam segmen Hiwar Tarbiyah Kupu SB. Dan untuk kali ini kita berkesempatan menghadirkan Yang Mulia Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof bin Khalid, Profesor Madya Pusat Pengajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah Kupu SB ya, College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Assalamualaikum Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebagai mukadimahnya Prof, mungkin boleh kongsikan apa pandangan Islam terhadap penjagaan alam sekitar. Silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam ini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk kita sebagai manusia menikmatinya. Ya. Jadi Islam memandang alam ini adalah satu ciptaan yang sementara, tak lain dan tak bukan hanyalah untuk ditempati para jin, manusia, malaikat dan sebagainya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk selesa hidup di atas muka bumi ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin apakah sebagai manusia, kerana di bumi ini bukan saja manusia yang mendudukinya dan ada juga dari makhluk-makhluk lain. Jadi mungkin Prof boleh mengongsikan apa peranan manusia di bumi ini. Okey. Jadi peranan manusia di atas muka bumi ini ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuan utama. Ya. Jadi kita sebagai manusia sebelum kita mengenal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita mencari ilmu untuk mengenal siapa pencipta kita yang sebenar. Sebab kalau kita tidak kenal pencipta, maka itulah berlakunya ada yang menyembah pokok, menyembah bulan, macam-macam, matahari dan sebagainya. Jadi mula-mula sekali kita perlu tekankan pencarian ilmu. Akhirnya nanti kita kenal siapa pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat utama. Ya. Jadi saya teringat seorang profesor, dia kata jutaan manusia telah meninggal dunia, tetapi malangnya mereka meninggal tanpa mengenal siapa pencipta. Ini sangat malang. Itu matlamat utama kita hidup di atas muka bumi ini. Kita kena mencari, mengenal pencipta, seterusnya kita beribadah. Itu matlamat utama. Baik, matlamat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Itu Allah sebut situ al-ard, al-ard bumi. Jadi manusia ini anak cucu Nabi Adam dicipta untuk menjadi khalifah. So bila kita dicipta sebagai khalifah, dia ada amanah. Amanah menyebarkan risalah, iaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala Islam. Yang kedua ialah untuk kita memakmurkan bumi ini. Bukan dicipta untuk menjadi sebagai makhluk perosak. Maknanya sebab bila kita menjaga alam ini, kita juga akan menikmatinya. Tapi bila kita merosakkan, kita juga akan menerima dia punya risikonya. Jadi dua matlamat utama Allah Subhanahu wa taala cipta manusia di atas muka bumi ini. Yang pertama, menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua memakmurkan bumi ini.
Jadi memakmurkan ini kenalah dengan tajuk kita menjaga alam sekitar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala apa yang ada di atas muka bumi ini untuk kebaikan dan kemudahan manusia. Daripada pokok, daripada sungai, daripada bintang, semua Allah Subhanahu Wa Taala cipta di atas muka bumi ini untuk keselesaan manusia. Jadi maknanya kalau kita tidak hidup dengan ilmu, maka kita akan menjadi makhluk perosak. Betul. Jadi maknanya kita kena hidup dengan ilmu supaya kita faham apa matlamat utama Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita sebagai manusia. Betul, ya. Jadi bukan hanya kita ni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala tu sekadar untuk mengenalinya sahaja, untuk beribadat, tetapi seperti yang Mulia Prof nyatakan itu, kita ni perlu ta'aruf, memahami setiap satunya. Itulah kuncinya pencarian ilmu. Betul. Jadi kalau tadi Prof ada menerangkan secara ringkas peranan manusia di muka bumi ini, apa pula perbezaannya ni Prof, peranan manusia dengan peranan binatang yang ada melata hidup di bumi ini? Jadi maknanya di samping manusia, jin dan malaikat, kita juga ada binatang. Binatang ini ada yang kita dah faham hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya, dan ada juga kita belum memahaminya lagi. Sebab kalau kita nak kira jenis-jenis binatang ini mungkin ribuan. Ada yang terbang, ada yang berenang, ada macam-macam. Ini contoh macam ayam. Ayam mungkin kita tahulah hikmah, boleh makan, lembu, kambing dan sebagainya. Tapi mungkin ada lagi binatang-binatang yang kita tak faham. Jadi kalau kita nak membezakan, binatang ini kita yakin ada fungsi dia untuk menjaga alam sekitar. Sekalipun mereka tak berakal banding dengan manusia, tapi mereka tidak merosakkan alam. Itu kelebihan mereka, tak sekolah dan sebagainya, tidak ada pendidikan, tapi mereka tidak bertindak sewenang-wenang. Betul. Berbanding dengan manusia konon berpendidikan. Jadi maknanya kita sebagai manusia ini yang masuk universiti, baca kitab dan sebagainya, patut lebih berpendidikan berbanding dengan haiwan yang tidak merosak. Lebih pintar sebenarnya. Menikmati alam sekitar, cuaca, mereka menyesuaikan diri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan benda-benda ini. Ada satu istilah dalam Al-Quran dipanggil al-mizan. Mizan ini ada keseimbangan. Kita tidak melampau, contoh macam buat kilang, contoh-contoh. Bila kita sebut tentang alam persekitaran ini, kita tak boleh lari daripada pembangunan kilang. Betul. Tapi maknanya kita sebagai manusia yang berpendidikan, kita kena berpada-pada. Jangan kita buat kilang, akhirnya nanti kita juga yang menerima padahnya. Terlalu panaslah, dan sebagainya lah, pencemaran cuaca lah, pencemaran bau lah dan sebagainya. Bukan kita, Islam tidak mengharamkan kilang, tetapi berpada-pada. Kenapa saya baca lah kitab, kenapa isu alam persekitaran sekarang ini muncul? Ini saya punya pendapat, mungkin saya betul salah, kita boleh bincang lah. Contoh macam di zaman Nabi tak ada kilang, zaman Imam Syafi'i tak ada kilang. So adakah itu keperluan? Tapi kita sebagai manusia, sejauh mana keperluan itu kita betul-betul memerlukannya? So maknanya tanpa kilang kita boleh kata tak ada pencemaran. Zaman Al-Ghazali, zaman Al-Juwaini, ini mereka berdua ini terkenal dalam bidang maqasid syariah. Maqasid syariah serasa banyak dibincangkan di Malaysia, di Indonesia, di Brunei juga. Bila kita sebut maqasid syariah ini, dia ada 5 perkara yang wajib dijaga. Tapi bila muncul isu alam persekitaran, ada ulama memasukkan menjadi 6. Jaga agama, jaga jiwa, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta. Ada ulama memasukkan yang ke-6, menjaga persekitaran. Bila kita sebut maqasid syariah ini, maknanya kenapa Allah turunkan wahyu Al-Quran. Jadi ulama dulu dia hanya kata 5 yang wajib kita jaga. Sekarang kita masukkan 6, iaitu persekitaran. Kerana apabila kita ni melihat juga ni Prof, 5 agenda yang terkandung dalam maqasid syariah. 5 agenda utama tu sememangnya semuanya tu mendasari
kemaslahatan mak tu lima perkara ni adalah alam sekitar yang baik Betul. macam tujuh nyawa, orang kebaikan nyawa, kesejahteraan nyawa tu kalau alam sekitar tu tercemar pasti dia akan menjejaskan keadaan nyawa, kesejahteraan tu. Tadi dapat fikirkan di sana betul ada logikanya ni Bapa. Dan mungkin kalau kita ni lihat dari contoh kecilnya. Kita ni lihat dari rumah kita ni saja. Kalau kita ni ada ilmu, kita ni dapat mendidik anak-anak kita ni itu mengenal Allah. Jadi kita ni menjaga juga kebersihan di dalam rumah itu. Kalau dalam rumah itu bersih, insya-Allah segala perilaku kita ni, jiwa kita ni itu kehidupan akan bersih juga. Betul, kehidupan pun lebih terjamin kan yang tekan tadi. Mungkin dalam hal ini ada lagi yang ingin disampaikan ni Prof dalam hal perbezaan antara peranan manusia dan juga binatang di muka bumi ini. Saya rasa kalau tani benar-benar menghuraikan memang banyak ni untuk boleh tani perincikan ni. Ya, bagaimana? Jadi binatang ini pun contohlah macam ada berkaitan dengan pertanian lah pertanian. Ada petani, saya tak pasti sama ada di Indonesia ataupun di Korea, dia menanam padi. Pada masa yang sama dia bela ikan. Okey. So kalau kita tengok padi ini ada binatang-binatang yang merosakkan padi ini. Tapi bila dibela ikan pada tempat yang sama, ikan ini makan serangga-serangga yang perosak padi tadi. Jadi kita tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan binatang ini hidup dengan cara yang seimbang. Keseimbangan. Maknanya kalau padi itu dimakan, maka manusia juga akan menghadapi masalah dari segi pemakanan kan. Betul. Tapi Allah cipta ikan itu memakan serangga-serangga yang akan merosakkan padi. Satu tindakan yang bijaksana, seimbang. Betul. Kerana contoh saya tanaman padi itu serangga perosak lah. Betul. Tetapi ikan ini boleh menjadi solusi kepada pengurangan. Kita pula memakan ikan. Betul. Tetapi masih lagi orang tani lihat ikan itu tani walaupun kita makan, tetapi masih lagi alami tanpa pencemaran. Betul. Kerana dihidupkan di sumur, di kawasan sumur, di persekitaran sawah umpamanya. Betul. Alhamdulillah. Dan kalau boleh saya sentuh juga tadi Prof ada menyatakan bahawa dalam Al-Quran sendiri ada memperincikan dan orang tadi balik-balik ada menekankan mengenai dengan bumi dan begitu juga dengan al-insan, al-bashar. Kalau perkataan ataupun Allah ada menyebut bumi al-ard, al-ard sebanyak 458 kali. Manakala bagi kalimah al-insan ataupun al-bashar itu sebanyak 188 kali di dalam Al-Quran. Allah ada memperincikannya. Begitu indah sekali. Di sini kita melihat keutamaan untuk kita ni terus melestarikan. Dan mungkin secara ringkas, apa perlu barangkali secara ringkas menurut pandangan Prof sendiri, mungkin ada subjek-subjek yang perlu kita ni dedahkan kepada golongan muda pada masa ini yang ada relevannya juga. Terima kasih. Saya ini pandangan peribadi lah. Seandainya belum lagi kita wajibkan kursus penjagaan alam sekitar dari perspektif Islam, maka kita perlu memulakannya di sekolah menengah. Mungkin peringkat O level ataupun A level. Ini wajib bagi saya lah, saya punya pandangan. Sebab siapa lagi? Siapa lagi yang kita nak sebarkan, tanamkan ilmu ini kalau bukan kepada generasi muda? Sedangkan bagi saya ilmu ini, saya ada menghasilkan satu buku, alhamdulillah. Saya tak ingat tajuk, tapi kami hubung kaitkan antara maqasid syariah dengan penjagaan alam sekitar. Saya berkongsi dengan rektor UIA sekarang ini, Profesor Zulkifli. Ada saya share dengan 2-3 orang kawan pensyarah di Kupu. Jadi beliau seorang saintis, sangat prihatin tentang alam persekitaran. Beliau hadir seminar di Meksiko, di Jepun dan sebagainya. Tapi beliau kerana latar belakang mungkin sains, dia tidak meneroka apa pandangan Al-Quran, apa pandangan Nabi tentang alam sekitar. Jadi kami bekerjasama, kita gabungkan dua. Saintis dengan ustaz. Dengan Islam. Jadi seimbanglah. Jadi maknanya satu sangat prihatin tentang alam sekitar, tapi dari perspektif sains. Kita pula melihat alam sekitar ini dari perspektif Al-Quran. Pengkajian yang terdapat betul, apa yang Allah kendaki daripada manusia dan sebagainya. Betul ya, kerana kalau kita
mengingati juga kandungan surah Ar-Rum ayat 41 hingga 51 telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di muka bumi ini, sama ada di darat, di laut, adalah dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Kerana itu relevannya untuk kita memberikan kesedaran dan pendidikan kepada sejagat. Apapun, terima kasih Prof ya, ruang masa yang diberikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita ini bersama lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.